Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Wani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Naila Huda. Macam biasa 6.30 pagi ini, 7.30 pagi ini kita bawakan perkembangan terkini, angka-angka terkini kes COVID-19 di Malaysia dan juga di luar negara. Naila. Ya, banyak perkembangannya dan di Malaysia semalam kita mencatatkan 3 kematian lagi menjadikan sebanyak 37 kematian secara kumulatif secara keseluruhannya di Malaysia, manakala bagi kes positif COVID-19 pula kita mencatatkan 156 kes positif baharu. Ini yang diumumkan Kementerian Kesihatan Malaysia semalam yang katanya setakat 12 hari Isnin terdapat 156 kes positif menjadikan jumlah kes positif secara keseluruhannya adalah sebanyak 2,626 kes dan katanya juga sehingga kini seramai 94 kes positif COVID-19 menerima rawatan di ICU dan daripada jumlah tersebut 62 kes yang memerlukan bantuan pernafasan. Katanya mengenai beberapa kes yang dilaporkan meninggal dunia akibat COVID-19 itu merupakan kes ke-35 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 57 tahun dan ada latar belakang penyakit kencing manis dan bagi kes kematian ke-36 pula merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 47 tahun yang dirawat di Hospital Umum Sarawak dan bagi kes ketiga iaitu kes kematian ke-37 adalah perempuan warga negara Malaysia berumur 46 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi dan penyakit autoimun. Dan dalam pada itu, Dr. Nur Hisham juga berkata terdapat peningkatan 70 hospital menyediakan perkhidmatan saringan COVID-19 di semua negeri berbanding 57 sebelum ini. Dan katanya hospital merawat COVID-19 telah bertambah daripada 26 hingga dari 26 ke 38 buah melalui kerjasama Angkatan Tentera Malaysia dan pihak Hospital Universiti iaitu Pusat Perubatan Universiti Melaya. Dan 7 daripada hospital tersebut merupakan hospital khusus untuk rawatan pesakit COVID-19. Justru bilangan katil untuk rawatan COVID-19 telah bertambah kepada 3,994 katil. Ini merupakan satu berita yang sangat bagus juga dalam di tengah-tengah penularan wabak COVID-19 ketika ini, Naila. Dan kita juga ada lagi satu berita yang saya rasa antara berita yang baik juga ketika ini. Ya, seperti gambar yang kami paparkan tadi, itu yang dimuat naikkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah yang mengumumkan semalam Malaysia juga mencatat jumlah pulih paling tinggi iaitu 91 kes. Ini yang diumumkan semalam juga, kesemua mereka 91 kes telah dibenarkan discharge sekaligus menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya sebanyak 479 kes. Katanya kalau kita tengok jumlah hari ini semalam merupakan jumlah terbesar 91 kes menjadikan kadar discharge terbesar setakat ini iaitu 18.2% daripada jumlah keseluruhan kes. Jadi kalau dilihat dalam tempoh amalan atau kawalan penyakit berjangkit ialah 14 hari dan mereka mungkin dimasukkan ke wad dalam tempoh tersebut. Dan apabila ujian dilaksanakan 2 kali secara berturut-turut dalam tempoh 24 jam dan didapati negatif, baru kita benarkan mereka balik. Itu proses yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita juga bersama Editor Eksekutif Razak Cik untuk mengupas mengenai segala COVID-19 dalam Malaysia dan juga luar negara ini. Dan kita melihat kepada kadar pemulihan ini satu data yang kita nanti-nantikan ataupun kita melihat, kita perhati dalam setiap negara dan Malaysia menjadi antara negara yang mencatatkan kadar pemulihan yang paling tinggi, antara yang paling tinggi di seluruh dunia. Ini menunjukkan betapa mantapnya sistem kesihatan negara kita dan kemampuan petugas kesihatan kita untuk merawat sehingga pulih, Cik Razak. Naila, kalau kita tengok kalender, kita bersiaran di sini setiap pagi dari awal Januari, hujung Disember. Hari ini adalah hari terakhir bulan Mac. Kalau syarikat konglomerat ni mereka sibuk memberi tahu keputusan first quarter tahun 2020. Kita melaporkan first quarter, tak sempat nak melaporkan financial achievement, tetapi ini adalah status terkini. Memang baik, memang berita yang menggembirakan kalau kita tengok dari segi nombor 1, kadar pemulihan yang tinggi, tetapi on the opposite side, kita mesti memikirkan juga bagaimana sekiranya kadar kematian ada pada awal minggu sampai 7 sekali dilaporkan kadar kematian. Jadi ini adalah
kegembiraan itu kita balancekan dengan kegusaran. Kita masih mengharapkan supaya kadar kematian itu dapat dibendung. Jadi apa yang penting adalah rakyat mengambil peka, terima nasihat supaya duduk di rumah, disebabkan itulah sahaja caranya untuk kita nombor satu mengelakkan penambahan penularan kes-kes dan supaya mereka yang ada positif itu dapat sembuh dan kadar kematian itu sekiranya itu berlaku kita terima sajalah yang bila ada comorbidity dan sebagainya sudah tentu mereka itu adalah data statistik yang kita tidak dapat elakkan, tetapi apa yang penting ikut arahan duduk rumah. Sekarang ini pun sudah kalau mana-mana yang kena diperketatkan, itulah saja caranya kita sokong usaha-usaha untuk mengelakkan penularan itu dari bertambah-tambah. Dan setakat ini 479 kes telah pun pulih dan kita harapkan, kita doakan lebih banyak angka untuk pulih dalam keadaan ini supaya ialah dalam masa yang sama kegusaran ini dapat kita seimbangkan. Dan ini kita bawakan juga antara pengumuman-pengumuman terbaru yang dibawakan oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam, yang mana antara yang penting adalah diumumkan bahawa premis perniagaan stesen minyak akan beroperasi 8 pagi hingga 8 malam bermula untuk fasa kedua Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Ya, ini akan berkuat kuasa mulai 1 April, yang mana kita maklumkan sebelum ini Perintah Kawalan Pergerakan ini PKP sebelum ini hanya berkuat kuasa 18 hingga 30 Mac, namun telah pun dilanjutkan sehingga 14 April. Jadi ini menandakan fasa kedua. Esok kita akan memasuki fasa kedua ini di mana lebih diperketatkan ke atas premis perniagaan dan stesen minyak. Bukan saja premis perniagaan untuk anda beli secara take away, tetapi untuk penghantaran makanan secara delivery juga tutup pada 8 malam. Jadi ini kita lihat pendekatan yang lebih drastik kerana ini merupakan 2 minggu terakhir time frame itu semakin kecil untuk kita memastikan kita putus rantaian jangkitan itu. Jadi hasil mesyuarat pagi semalam dalam kalangan Menteri Kabinet dan juga Majlis Keselamatan Negara katanya membuat keputusan bahawa waktu operasi pagi pasar raya besar dan mana-mana premis menjual barangan keperluan makanan bermula jam 8 pagi hingga 8 malam. Bagi restoran, walaupun dibenarkan untuk bungkus dan bawa pulang take away, namun waktu operasi ditetapkan juga adalah 8 pagi hingga 8 malam dan juga bagi stesen minyak. Dalam pada itu, katanya semua aktiviti di rumah ibadat juga di seluruh negara masih lagi tidak dibenarkan. Ini saya kira beliau mengulas mengenai beberapa kes solat Jumaat masih dijalankan pada Jumaat lalu. Katanya sama saja rumah ibadat masih lagi kita tidak benarkan. Solat Jumaat juga, solat berjemaah juga tidak dibenarkan. Bukan saja di masjid tetapi untuk semua agama. Gereja juga tidak dibenarkan mengadakan sebarang perhimpunan, kuil Hindu, tokong dan sebagainya, merangkumi semua agama. Ini saranan, bukan saranan lagi, gesaan yang diberikan oleh Menteri Kanan Ismail Sabri. Dan selain daripada itu, beliau juga mengumumkan mengenai isu harga topeng muka ini yang kita lihat masih ada lagi pihak yang tidak bertanggungjawab menaikkan harga topeng muka, sarung tangan, hand sanitizer dan sebagainya, menjual secara dalam talian terutamanya. Jadi beliau kata menegaskan kerajaan mengumumkan harga siling bagi topeng muka pada kadar RM1.50. Katanya harga berkenaan sekaligus lebih rendah berbanding yang ditetapkan pada RM2 sebelum ini. Bagaimanapun, kerajaan akan mengkaji semula dari semasa ke semasa harga siling berkenaan. Dan Cik Razak, kalau kita lihat untuk fasa kedua ni, kerajaan lebih mengutamakan disiplin di kalangan rakyat untuk meletakkan 8 pagi hingga 8 malam dan termasuk juga harga siling untuk topeng muka juga telah diumumkan pada kadar yang baru iaitu RM1.50. Macam mana Cik Razak melihat pada keputusan untuk membenarkan operasi perniagaan hanya 8 pagi hingga 8 malam ni pada fasa kedua? Didi, kalau kita tengok fasa kedua, baguslah sekarang kita sudah tentukan. Sebelum ini no more 7-Eleven ya, sekarang 8 to 8. Jadi sudah tentu semua orang akan tahu bila boleh keluar sekejap, ketua rumah pergi untuk dapatkan bahan makanan dari kedai-kedai tertentu. Pukul 8 malam kita tutup kedai. Jadi ini memerlukan disiplin bagi mereka di luar sana lah yang masih insist mau hadir ke masjid, solat jemaah. Cuba fikirkanlah. Jadi mereka ini golongan yang begitu peka tentang pahala dan dosa. Sekiranya
Arahan Perdana Menteri dah keluar, arahan pemerintah sudah keluar dan kita mengingkar arahan itu. Cuba fikirkanlah mana pahala, mana dosa. Sebab apa tindakan kita itu boleh menyebabkan lebih masalah kepada masyarakat. Kita bukan hidup bersendirian. Fakta yang kedua tentang topi muka. Diumumkan RM1.50, tapi ramailah yang menanya sebab kita ni media kan, mana nak cari, mana nak dapat. Jadi kalau boleh diberikan penjelasan RM1.50 tu, tetapi nak cari dekat mana. Betul Cik Razak, dan mengulas mengenai tempoh masa yang diberikan kepada kedai ini 8 pagi hingga 8 malam. Saya kira kita boleh juga melihatnya daripada sudut positif bagaimana kita berada di rumah itu. Mungkin ramai yang memulakan tabiat tu lebih banyak makan, menjaga kesihatan itu pula menjadi satu cabaran. Jadi mungkin kedai makan tutup pada 8 malam itu mungkin jadi satu perkara yang positif. Tak perlulah makan sehingga lewat malam seperti yang kita selalu praktikkan dalam budaya Malaysia ini. Baik, selain itu ada juga yang diumumkan semalam iaitu mengenai Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Sebelum ini kita lihat di Simpang Renggam dan juga di Sungai Lui di Hulu Langat. Kini kita juga melihat perintah yang sama dilaksanakan di Menara City One. Semalam diumumkan oleh kerajaan di keseluruhan Menara City One Jalan Munshi Abdullah di Kuala Lumpur akan dikenakan Perintah Kawalan PKPD. Itu diperketatkan satu lagi next level dikatakan. Dan itu diumumkan Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dan katanya ia selepas 17 kes positif jangkitan COVID-19 dilaporkan di menara tersebut. Mengambil kira jumlah kes, kerajaan atas nasihat Menteri Kesihatan telah memutuskan untuk melaksanakan arahan ketiga Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan atau PKPD ke atas menara One City itu, Menara City One, yang mana apabila Cik Razak, kita semalam kan saya ada menonton temu bual yang diadakan oleh Menteri Wilayah di Bernama. Dia mengatakan bahawa antara sebab mengapa Menara City One ini diadakan PKPD adalah kerana masih ada terdapat penduduknya yang senyap-senyap pergi ke surau untuk melakukan aktiviti di situ, dan antara sebab itu kes meningkat dan terpaksa dilakukan PKPD. Dan kita melihat antara kepekaan segelintir rakyat masih lagi kurang dalam, kita dah masuk fasa kedua dah ni Cik Razak. Gigi, kalau kita tengok, saya sendiri terkesanlah dengan apa kalau lokasi City One itu. Saya pernah satu masa dulu ditahan oleh seorang warga asing menunjukkan saya nak meminta bantuan nak pergi ke satu lokasi. Namanya beritahu pada saya City On. Saya rasa City On tu mana? Jadi rupanya bila ditunjukkan, diejakan City ONE, City One. Jadi City One ini merupakan satu lokasi yang begitu popular dengan warga asing. Kalau kita tengok, ini adalah merupakan mungkin satu apartment lah, di mana kalau kita ketuk pintu, kita masuk dalam, kita tengok mungkin ramai orang yang duduk dalam satu apartment unit itu. Jadi mereka di situ memang sentral, lokasi itu begitu sentral. Kalau kita tengok jalan tar di sebelahnya, kemudian ada juga masjid di Dangwangi, kemudian dekat dengan Kampung Baru. Jadi ini merupakan satu lokasi yang memerlukan perhatian yang begitu rapi dari pihak berkuasa, disebabkan ramai warga asing tidaklah, mungkin disebabkan melalui media-media massa, mereka kurang peka tentang apa yang berlaku secara situasi di kawasan lokal kita sendiri. Jadi mereka memerlukan perhatian yang lebih. Jadi ini adalah satu tindakan yang high time ya, benda ini berlaku, disebabkan sekiranya kita tidak mengambil tindakan, mereka ini akan terus bersosial. Kalau kita tengok di luar, mereka suka duduk di luar. Jadi ini memberikan peluang supaya sebarang penularan dapat kita kawal dari masa sekarang. Ya, betul Cik Razak, kita juga perlu memahami dari segi impak psikologi ini. Pasti ramai yang terkesan, terutamanya seperti yang Gigi kata tadi, masih ada lagi yang nak menjalankan solat jemaah di masjid itu. Itu mungkin jenis sokongan yang mereka perlukan dalam detik-detik yang perit ini. Dan bercakap tentang solidariti dan juga perasaan sentimen rakyat terhadap pembatalan perhimpunan secara beramai-ramai itu semalam juga menular di media sosial bagai apa yang dimaklumkan oleh seorang user di Twitter ini. Katanya Bazar Ramadan bagi tahun 2020 seluruh negara dibatalkan, kononnya diumumkan oleh RTM. Namun ini sudah pun disahkan oleh RTM. Katanya penyebaran berita palsu yang dimuat naik itu bukan
perkara yang betul. Bazar Ramadan belum lagi ada keputusannya, belum dimuktamadkan lagi, masih dalam proses rundingan. Jadi itu antara yang diumumkan. Dan kalau kita nak cakap tentang pembatalan acara dan juga pembatalan perhimpunan secara beramai-ramai ini, itu menjadi kebimbangan rakyat Malaysia. Tetapi di luar negara juga ada banyak acara, terutamanya acara sukan juga yang telah dibatalkan. Sebelum ini kita lihat Olimpik Tokyo masih tidak ada lagi jawapannya. Sebelum ini memang lama orang menanti-nantikan apa jawapan yang ditentukan keputusan sama ada dibatalkan atau tidak, dan semalam sudah pun ditetapkan bahawa satu tarikh baru telah pun diputuskan untuk Olimpik Tokyo 2020, iaitu 23 Julai sehingga 8 Ogos 2021. Iaitu bawa ke tahun hadapan Naila, yang mana menerusi kenyataan rasmi IOC, Presidennya Thomas Bach berterima kasih kepada semua pihak terlibat dalam usaha merancang semula pelan tamasya sukan ini selepas terpaksa ditunda akibat penularan COVID-19 di seluruh dunia. Dan beliau juga kata pengumuman ini pasti kerjasama bersama Jawatankuasa Olimpik Tokyo 2020, Kerajaan Tokyo dan Jepun, dan semua pemegang taruh akan dapat laksanakan tamasya ini, dan kita harapkan ia satu tarikh yang sangat bagus, 1 tahun selepas maksudnya di tahun hadapan, maksudnya banyak lagi persediaan yang boleh dilakukan lagi-lagi dalam wabak COVID-19 ketika ini. Ya, betul. Sebelum kita berhenti seketika, ada satu lagi cerita yang kita nak kongsikan, iaitu mengenai juga menyentuh bab sukan, tapi kita melihat bagaimana syarikat-syarikat terutamanya Mercedes, pasukan Formula 1 Jerman Mercedes-Benz yang tampil untuk bantu usaha perubatan dengan menghasilkan alat pernafasan sesuai untuk rawatan pesakit COVID-19. Kalau kita lihat di UK juga beberapa pengeluar terkemuka, terutamanya Airbus, Rolls-Royce dan juga Jaguar Land Rover, mereka semua dalam rundingan proses untuk mengeluarkan juga produk-produk ventilator untuk membantu petugas kesihatan, sistem kesihatan negara di sana di UK. Jadi ini merupakan tulisan Razak Cik sendiri. Mungkin Cik Razak boleh ulas sedikit mengenai usaha yang dijalankan, digerakkan oleh syarikat-syarikat dan juga pengeluar kereta ini, Cik Razak. Naila, kalau kita tengok komiti F1, ramai engineer yang berkepakaran tinggi, dan mereka menggunakan, pasukan Mercedes menggunakan kepakaran mereka untuk membantu menghasilkan alat pernafasan. Kalau kita tengok alat pernafasan ini, kalau kita duduk dalam pesawat, sekiranya ada emergency akan turun corong alat pernafasan. Jadi ini adalah salah satu, in simple form lah, inilah bila mereka menghasilkan alat pernafasan untuk menghantar oksigen kepada paru-paru, ini dapat membantu bebanan yang dihadapi oleh hospital untuk menggunakan ventilator. Ventilator ini adalah tahap yang diperlukan pada tahap yang lebih mungkin ke-3, ke-4, ke-5 bila pesakit masuk ke hospital. Jadi dengan ada alat pernafasan ini yang baru yang telah dihasilkan pada tahap percubaan oleh engineer Mercedes dan juga University College London, ini dapat membantu mengurangkan beban yang hospital-hospital hadapi untuk menggunakan ventilator atau mereka yang memerlukan sedation sebelum menggunakan ventilator. Ya, betul. Kita harap ini mungkin boleh beri inspirasi kepada pengeluar-pengeluar di luar sana dan juga pakar-pakar, bukan saja pakar perubatan tetapi mana saja engineer dan sebagainya, semua boleh menggerakkan usaha menggunakan kepakaran masing-masing untuk bantu bersama-sama putuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Betul tu. Dan kita juga harapkan ia menyuntik semangat mereka di Malaysia juga, pihak-pihak yang berkepentingan di Malaysia juga untuk membantu sesuatu dalam memutuskan rantaian COVID-19 di negara ini. Dan dalam masa yang sama kita perlu berhenti berehat seketika, Naila, dan kita akan kembali selepas ini. Kita bawakan berita-berita terkini mengenai COVID-19. Ya, bertemu lagi kita dalam Awani Pagi dan kita masih membawakan perkembangan terbaru mengenai COVID-19, dan ini antara berita yang menarik, iaitu PM setuju untuk salur RM100,000 kepada semua ahli parlimen pembangkang. Ini kata ahli parlimen Subang, Weng Chen, yang memaklumkan beliau telah mendapat pengesahan bahawa kesemua ahli parlimen bukan kerajaan bakal menerima peruntukan RM100,000 sebagai dana bantuan untuk memerangi COVID-19 di kawasan masing-masing. Dan
Dan dalam catatan terbaru di Facebooknya, Wong Chan berkata beliau mendapat email pengesahan berhubung perkara itu dari pejabat Perdana Menteri. Dan beliau saya lihat sangat gembira dengan berita ini. Cik Razak, kalau kita lihat di Twitter saja, kalau kita tengok ahli parlimen seperti YB Yong Shafura turut menggunakan wang poket sendiri untuk membantu penduduk di kawasannya, dan dengan peruntukan ini saya kira ramai yang boleh menggunakannya untuk menyalurkan bantuan-bantuan ketika wabak COVID-19 ketika ini. Jadi kalau kita tengok bantuan kewangan lah yang katakanlah X juta, X ratus ribu sekarang ni, saya rasa kalau kita tengok relevannya pada waktu sekarang adalah nombor satu, usaha untuk dari segi kesihatan, kebersihan, kita bebannya kepada kerajaan. Tetapi kepada mereka yang ahli parlimen, mereka di kawasan tempatan masing-masing memerlukan kewangan supaya bagaimana untuk membantu mereka yang terkesan dengan PKP. Jadi ramai yang memerlukan makanan, ramai yang memerlukan bantuan makanan. Jadi sekiranya kewangan ini 100,000 ke 200,000 ke berapa ke pembangkang ataupun kerajaan perlu kita usahakan mencari satu jalan di mana mereka yang terkesan dari sebab PKP itu dapat keperluan harian mereka dapat kita provide supaya mereka tidak perlu ada yang kelaparan. Jadi kalau kita tengok dari segi kewangan, ya bagus 100,000 ke 200,000, tetapi apa yang perlukan adalah di mana wang itu dibelanjakan, apakah caranya yang paling efektif supaya disalurkan kepada mereka yang memerlukan. Walhal sekiranya usaha-usaha yang lebih besar kesihatan dibebankan kepada kerajaan, tapi inilah waktunya ahli-ahli parlimen ataupun wakil-wakil rakyat gunakanlah kewangan sendiri ataupun kewangan dana dari kerajaan, tetapi bagaimana untuk menjaga kebajikan mereka yang terkesan at a local level yang sekarang terkunci, terpaksa duduk tinggal di rumah. Ya, kami lihat ini satu perkembangan yang sangat wajar. Kalau harap-harap kita tak lupa lagi, kita baru saja melalui kemelut politik juga baru-baru ini sebelum gelombang kedua COVID-19 ini. Jadi kita juga terima dengan baik apabila kita lihat ahli-ahli politik juga tidak mempolitikkan isu ini, kerana berdepan dengan krisis kesihatan sebesar COVID-19 ini memerlukan setiap seorang berusaha menggerakkan sekali usaha untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19 itu tanpa perlu ada sebarang kemelut politik itu. Dan bercakap tentang usaha dan cerita-cerita mengenai bukan saja ahli parlimen sendiri yang mengeluarkan duit poket untuk bantu rakyat berdepan dengan krisis COVID-19 ini, banyak kisah-kisah mengenai keperitan rakyat di luar sana untuk mereka berdepan dengan perintah kawalan pergerakan, dan ini kisah yang juga menular di media sosial, dan kami juga di Astro Awani mendapatkan penjelasan di sebalik kisah itu apabila seorang wanita kecekalan hatinya untuk berjalan kaki sejauh 2 km dan mengambil masa lebih 4 jam untuk melawat ataupun menziarahi suaminya di Singapura. Itu cerita wanita tersebut untuk menguruskan suaminya yang berusia 80 tahun dan kurang sihat selepas 2 minggu berada di rumah anak lelakinya di Johor Bahru. Dan ini juga gambar-gambar yang dimuat naik di media sosial dan juga menceritakan tentang wanita tersebut yang berjalan selama 4 jam bermula dari pukul 5 petang di Kastam Johor Bahru dan sampai di Boon Lay di Singapura kira-kira pukul 9.30 malam. Dan di Astro Awani kami mendapatkan penjelasan daripada anaknya sendiri, Herman Sudil, yang kalau kita boleh dengarkan tentang kisah kecekalan hati ibunya ini. Astro Awani berjaya mendapatkan penjelasan kisah di sebalik gambar ini. Cerita Herman Sudil, anak pada wanita berkenaan, ibunya terpaksa memasuki Malaysia dari Singapura ketika perintah kawalan kerana mahu membantunya menguruskan anak-anak. Ini kerana dia sendiri menguruskan isteri yang baru menjalani pembedahan di hospital. Walaupun mereka terpaksa korbankan masa rehatnya, walaupun mereka penat sekalipun, tapi mereka akan dahulukan keluarga. Jadi saya yakin kisah mak saya yang viral jalan di Causeway itu bukan setakat pada mak saya, tapi kepada semua wanita di luar sana. Saya yakin tak sepatutnya jalan 1 kilometer di Causeway. Saya yakin ada ibu yang bekerja. Saya dah tengok ada nenek umur 80 lebih tahun yang masih menjaga cucu yang OKU dan sebagainya. Kerana wanita ini memang hebat, tuan-tuan. Wanita ini memang semula jadi. Nasihat saya kepada semua anak-anak lelaki, kepada semua abang-abang, suami-suami, atuk-atuk,
hargailah bidadari syurga kita. Perjalanan Laila Abdullah, 66 tahun itu mengambil masa 4 jam. Selepas 2 minggu, Puan Laila kembali semula ke Singapura untuk menjaga suaminya yang berusia 80 tahun. Sejak perintah PKP, warga negara Malaysia tidak dibenarkan memasuki negara Republik itu, melainkan hanya mereka warga negara Singapura sahaja dibenarkan pulang ke negara masing-masing. Ya, itu tadi tak boleh saya bayangkan macam mana kecekalan seorang wanita yang sanggup berjalan 2 kilometer pergi ke Singapura, masuk Singapura untuk berjumpa suaminya yang berusia 80 tahun. Dan Encik Razak, kalau kita lihat, ini mengingatkan saya tentang apa yang berlaku di India ketika Narendra Modi melaksanakan perintah kawalan pergerakan di sana, lockdown di sana, yang menyebabkan ada beberapa atau sekumpulan rakyatnya terpaksa pulang berjalan 18 km untuk pulang ke kampung halaman masing-masing kerana tak ada tempat untuk duduk di ibu kota itu. Tadi kita tengok seorang anak menyifatkan ibunya bidadari syurga. Saya rasa tidak ada pengiktirafan yang setinggi itu yang mampu diberikan oleh seorang anak. Jadi hargailah apa yang dilakukan oleh seorang ibu. Kalau tengok causeway itu 2 km saja, tetapi berapa jam seorang ibu ni sanggup berjalan. Jadi pengorbanan ibu itu perlu dihargai. Agaknya lepas ini setiap hari adalah hari ibu untuk ibu seorang ini. Ya, betul. Terima kasih untuk pesanan itu Cik Razak dan juga untuk perkongsian sepanjang Awani pagi ini, dan banyak lagi laporan yang anda boleh lihat di astroawani.com dan juga di buletin-buletin Awani seterusnya. Saya kira sekian saja daripada kami di Awani pagi bersama saya Nala Huda dan saya Jijak Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.